Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Iqbal bin Muhammad Syahrin, PIB 18101 dari Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan pentadbiran kehakiman semester 7. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan fiqh mawaris, iaitu asabah. Asabah mempunyai 3 bahagian. Yang pertama ialah asabah bin nafsihi, asabah bil ghairihi dengan asabah ma'a ghairi. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih mendalam berkaitan dengan asabah bil ghairihi sahaja. Asabah bil ghairihi hanya terbatas pada 4 orang ahli waris yang kesemuanya adalah wanita. Yang pertama ialah anak perempuan akan menjadi asabah bila bersamaan dengan adik-beradik laki-lakinya. Yang kedua ialah cucu perempuan. Keturunan anak laki-laki akan menjadi asabah bila bersamaan dengan saudara laki-lakinya atau anak laki-laki ayah saudaranya. Yang ketiga ialah adik-beradik kandung perempuan akan menjadi asabah bila bersama dengan adik-beradik kandung laki-laki. Dan yang terakhir ialah adik-beradik perempuan seayah akan menjadi asabah bila bersamaan dengan adik-beradik laki-lakinya. Seterusnya ialah syarat-syarat asabah bil ghairihi. Asabah bil ghairihi tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa persyaratan berikut. Yang pertama ialah mestilah wanita yang digolongkan sebagai ashabul furud. Jika wanita itu bukan dari ashabul furud, maka dia tidak akan asabah bil ghairihi. Contohnya, anak perempuan kepada adik lelaki tidak boleh menjadi asabah bil ghairihi sekiranya terdapat adik-beradik dalam barisan waris. Kerana dalam keadaan seperti itu, anak perempuan adik-beradik tidak termasuk dalam ashabul furud. Yang kedua ialah lelaki yang menjadi asabah iaitu penguat mestilah sama. Sebagai contoh, anak lelaki tidak boleh menjadi pentaksih kepada cucu perempuan kerana anak lelaki tidak setaraf dengan cucu perempuan. Malah ia berfungsi sebagai pentahjid iaitu penghalang hak waris anak cucu. Begitu juga anak lelaki yang berketurunan saudara tidak dapat menguatkan saudara perempuan kerana tidak setara. Yang terakhir ialah lelaki yang menjadi penguat mestilah sekuat waris perempuan sahibul fard. Contohnya, saudara laki-laki seayah tidak dapat mentaksih saudara kandung perempuan sebab saudara kandung perempuan lebih kuat persaudaraan daripada saudara laki-laki seayah. Untuk pengetahuan semua, setiap waris perempuan berhak mendapat separuh 1/2 bahagian jika dia bersendirian. Dia berhak mendapat 2/3 bahagian jika dia menerima dengan adik perempuannya dan akan menjadi asabah jika dia mempunyai saudara laki-laki. Kaedah ini hanya terpakai kepada 4 waris dari kalangan wanita yang saya sebutkan, iaitu anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan lelaki, adik perempuan dan adik perempuan sebapa. Seterusnya ialah dalil hak waris asabah bil ghairihi. Dalil hak pewarisan asabah bil ghairihi ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud bahagian anak lelaki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Dan juga berdasarkan firman-Nya yang bermaksud, dan jika mereka iaitu ahli waris terdiri daripada saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki adalah sebanyak bahagian 2 saudara perempuan. Surah An-Nisa ayat 176. Ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan ihwatan dalam ayat tersebut ialah adik-beradik dan bapa yang sama. Mereka berpendapat bahawa perkataan ihwatan tidak termasuk saudara lelaki atau perempuan yang seibu kerana hak pewarisan mereka berdasarkan fard termasuk ashabul furud, bukan sebagai asabah. Selain itu, hak pewarisan mereka adalah antara lelaki dan perempuan secara sama rata berdasarkan firman-Nya yang bermaksud, maka mereka bersekutu dalam 1/3 itu. Surah An-Nisa ayat 12. Yang terakhir ialah sebab penamaan asabah bil ghairihi. Sebab penamaan asabah bil ghairihi adalah kerana hak asabah 4 wanita itu bukan kerana hubungan kekerabatan mereka dengan ahli waris, tetapi kerana adanya asabah bin nafsihi yang lain seperti saudara lelaki atau saudara bapa mereka. Jika asabah bin nafsihi tidak ada, maka 4 wanita tersebut akan mendapat hak waris secara fard.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.